mereka daripada daripada serangan pihak Zionis Israel, dan kita doakan supaya bumi Palestin akan dibuka pada suatu hari nanti. InsyaAllah kita akan dapat salat di Masjid Al-Aqsa. Dan dalam masa yang sama, dalam kita mendoakan mereka, dalam kita mengharapkan kemenangan buat mereka, satu perkara yang menjadi kewajipan yang tidak boleh ditinggalkan ialah menuntut ilmu. Antara perkara yang ketika mana Rasulullah menghantar tentera perang untuk pergi berperang, Rasulullah akan tinggalkan juga beberapa orang untuk mengajarkan agama dan juga orang-orang yang belajar agama. Kenapa? Kerana andai kata tewas semua tentera pada jalan Allah, syahid, andai kata semuanya syahid, maka ilmu ataupun jalur sambungan Islam ini akan ada pewarisnya, penyambungnya. Suara saya putus-putus ke? Tak Ustaz, saya terputus tadi. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Baik, jadi dalam banyak keadaan ketika mana Rasulullah hantar tentera untuk pergi berperang, untuk pergi mempertahankan negara dan juga memperkembangkan Islam, dalam masa yang sama juga ada puak ataupun kelompok yang akan ditinggalkan, yang tidak akan dilibatkan dengan perang, antaranya untuk mengajarkan agama supaya tidaklah terhapus terus pengajian, pendidikan. Kerana itu juga tak kurang pentingnya dengan jihad. Jadi di situ kita faham dalam situasi sekarang pun tidak menjadi alasan, tidak menjadi halangan untuk kita untuk terus menuntut ilmu, untuk kita teruskan juga apa tinggalan yang Nabi tinggalkan kepada kita dari sudut pengajian ilmu, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi pada malam ini saya bawa satu tajuk tadabbur daripada surah An-Nisa ayat yang ke-86. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-86. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa tiap-tiap sesuatu. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya bawa satu tajuk berkenaan dengan kepentingan memberi salam. Bukan sahaja memberi salam itu menjadi rutin kita orang Islam, tetapi ianya difardukan, disyariatkan di dalam Al-Quran lagi. Di ayat yang kita bacakan tadi juga ada juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk ini saya tak pernah bawa lagi sebelum ini. InsyaAllah ini tajuk yang baru, mungkin ada asatizah lain yang bawa, tapi insyaAllah akan menjadi ulang kajilah kepada semua, insyaAllah. Jadi disebutkan bahawasanya memberi salam itu adalah salah satu daripada perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas melalui firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. Kemudian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi ditanya berkenaan dengan apakah perkara baik di dalam Islam. Ayyul Islam khair. Apakah perkara baik di dalam Islam? Maka Rasulullah menjawab, bagilah makan. Bagilah makan pertama. Kemudian berilah salam. Yang kedua. Kemudian beri salam tu pula
adakah kepada orang kita kenal sahaja? Tak. Bagilah salam kepada orang yang kita kenal dan juga orang yang kita tidak kenal. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Okey, so kita sambung lagi daripada daripada sahabat Nabi bernama Bara, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan kepada 7 perkara dan salah satunya adalah menyebarkan salam. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis lain diriwayatkan bahawasanya antara hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Hak. Maksudnya kita kena tunaikan hak. Antara perkara yang seorang orang Islam perlu tunaikan kepada orang Islam yang lain ialah apabila berjumpa maka berilah salam. Muttafaqun alaih. Okey. Bukan sikit syariat berkenaan dengan memberi salam. Sampaikan ia dikira sebagai hak yang perlu ditunaikan. Kita kata contoh apa hak yang perlu ditunaikan. Bagi seorang ayah, dia perlu tunaikan hak anak dia iaitu untuk mendapatkan makanan. Dia perlu tunaikan hak isteri dia untuk mendapatkan perhiasan. Dia perlu menunaikan hak keluarga dia untuk mendapatkan perlindungan, rumah tempat perlindungan. Jadi bagaimana pula hak orang Islam yang lain yang kita perlu tunaikan? Yang disebutkan dalam hadis tadilah. Hak orang Islam yang lain yang perlu kita tunaikan antaranya, bukan satu je, antaranya ialah kita memberi salam. Jadi apabila kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita sedang menunaikan hak dia. Kerana hak dia adalah menerima salam daripada kita. Sama juga hak apabila kita memberi salam pada dia, hak kita pula adalah untuk disambut, dijawab salam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan disebutkan bahawasanya memberi salam itu adalah tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk mendapatkan kasih sayang dan untuk masuk syurga. Untuk masuk syurga. Bila kita cakap pasal amalan yang masuk syurga, ada itu kita cakap berkenaan dengan orang-orang yang menjaga anak perempuan. Minggu lepas kan? Minggu lepas. Bagaimana yang menjaga anak perempuan, adik-beradik perempuan, ialah anak-anak angkat perempuan dan lain-lain lagi, menantu kan, kita dah sebut minggu lepas, dia masuk syurga kalau dia jaga hak-hak mereka. Sama juga macam beri salam. Ini dibuktikan melalui hadis Nabi SAW, tidak masuk syurga seseorang itu selagi mana dia tidak beriman. Okay, pertama dia tak akan masuk syurga kalau dia tak beriman. Dan dia tidak dikira beriman selagi mana dia tidak saling kasih mengasihi. Dia tak dikira orang yang tak kasih, dia tak sayang pada orang lain, dia tak kasih pada orang lain, dia tak dikira beriman. Okey, sambungan kepada hadis tu, kalau kita tertanya-tanya apa tanda, apakah perbuatan yang menunjukkan kita saling kasih mengasihi. Kan tadi hadis tu mula-mula bagi tahu tak masuk syurga orang yang tak beriman. Kita pun rasa kita beriman. Nanti dulu betul tak kita beriman? Kan? Sebab Nabi kata orang yang tak saling berkasih sayang, dia tak dikira beriman. Bila dia tak beriman, dia tak boleh masuk syurga. Maka apakah amalan, perkara yang bila dibuat tu, tu termasuk, tergolong dalam orang-orang yang berkasih sayang. Iaitu afsyus salam bainakum. Menyebarkan salam ataupun melontarkan salam, menyampaikan salam di antara kamu. Kalau buat salam ni dikira sebagai perbuatan yang saling kasih mengasihi. Kalau bila kita bagi salam tu, kita akan tergolong dalam golongan orang yang saling berkasih sayang. Dan Nabi kata orang yang saling berkasih sayang ni orang beriman. Bila orang beriman ni, orang tu masuk syurga. Maksudnya perbuatan memberi salam ini adalah perbuatan yang membawa kepada syurga. Tadi kita kata memberi salam ni adalah hak yang perlu kita tunaikan kepada orang Islam yang lain. Kan, itu hak.
Yang kedua ni kita kata rupa-rupanya perbuatan salam ini adalah perbuatan yang membawa ke syurga. Okey. Dan bagaimanakah sifat salam? Sifat salam yang kita sebut ni. Adakah assalam saja ataupun dia kena assalamualaikum ataupun dia kena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok hadis ni. Hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi, lelaki tadi berkata kepada Nabi, Assalamualaikum. Dia bagi tahu Assalamualaikum, pendek aja. Kemudian Nabi jawab dan Nabi bagi tahu dapat 10 pahala. Dapat 10. Assalamualaikum dia dapat 10. Kemudian datang orang lain pula. Orang lain kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit. Bagi salam pada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Rasulullah pun jawab. Rasulullah kata 20. 20 pahala. Kemudian datang seorang yang terakhir, yang ketiga, datang dia bagi tahu, dia kata pada Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling panjang sampai wabarakatuh. Kemudian Rasulullah pun jawab, Rasulullah kata 30 pahala. Maksudnya yang paling pendek adalah Assalamualaikum, dapat 10 pahala. Tengah-tengah Assalamualaikum warahmatullahi, dapat 20 pahala. Paling panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Ingat tu, kalau bagi assalam sahaja tak cukup. Nanti kita akan bahaskan berkenaan dengan kalau kita WhatsApp kan, kita duk bagi salam. S-A-L-A-M, salam. Nanti kita bahas. Yang ni, yang disebutkan bila melalui ucapan perkataan ni, paling-paling tidak kena Assalamualaikum. Disebutkan juga dalam kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. Bila kita nak bagi salam kan, nak bagi salam lepas solat tu, Assalamualaikum. Cukup tak kalau kita bagi assalam ke kanan? Atau kita bagi assalam ke kiri? Tak cukup rupanya. Tak sah. Dia paling-paling pendek, Assalamualaikum. Betul? Ke kiri pula, Assalamualaikum. Tapi biasa kita buat macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dapat yang kita yang tengah-tengah tu, yang 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan biasa dalam solat kan? Paling-paling pendek Assalamualaikum. Assalam tak memadai. Baik. Itu dalam solat lah. Di luar solat nanti kita bahas berkenaan dengan yang dalam teks, dalam surat, dalam WhatsApp. Antara adab memberi salam. Okey. Pertama, yang pertama ialah tak memadai dengan memberi syarat. Orang nak bagi salam, dia tak memadai dengan bagi isyarat sahaja. Dia kena sebut dengan lafaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak boleh bagi isyarat. Contoh macam tu ke, apa-apa tak dikira sebagai salam, tak dikira. Buat macam tu ke, angkat kening ke, kan. Apa lagi lah, angguk-angguk kepala ke, tak cukup. Itu pertama, adab bagi salam. Yang kedua disebutkan memperlahankan suara kalau keadaan tu tak sesuai. Contoh kalau kita masuk dalam bilik mesyuarat, contoh orang tengah mesyuarat kan. Kalau kita orang tu tengah bercakap, kita pula bagi salam kuat-kuat, Assalamualaikum, semua terhenti. Tak sesuai. Perlahankan suara, Assalamualaikum. Jadi orang dengar tu, dia akan jawab lah. Ataupun bila keadaan orang sekeliling tengah tidur, kita nak bagi salam pada si fulan tapi ada orang tengah tidur dekat-dekat tu. Cukuplah kita bagi perlahan-lahan je. Tak disyaratkan bagi salam ni kuat-kuat. Tak perlu sampai macam azan. Bagi salam macam azan.
Azan. Assalamu macam tu bagi salam macam azan tu taklah. Okey. Yang ketiga. Ini yang ketiga. Bagaimana kalau nak bagi salam kalau ada dua orang yang berjumpa, seorang sedang berjalan, seorang sedang duduk. Siapa nak bagi salam? Kalau ada orang berjumpa, seorang tengah berjalan, seorang tengah duduk. Kan kita kedai makan contoh. Seorang dah sampai awal, dia duduk. Seorang lagi sampai lewat. Dia dah on the way tengah jalan tu kan. Antara dua tu dah ada bertentang mata tu, siapa nak bagi salam dulu? Disebutkan yang bagi salam dulu adalah orang yang berjalan. Orang yang berjalan bagi salam kepada orang yang duduk. Orang yang naik kereta pula, orang naik kereta kena bagi salam pada orang yang berjalan. Kan contoh Fulan, nama dia Aisyah tengah berjalan balik daripada kedai. Lepas tu lalulah yang kedua nama Fatimah dengan kereta. Fatimah lalu tengok Aisyah tengah berjalan, kemudian Fatimah lah yang kena bagi salam sebab dia dalam kereta. Ini yang diajarkan oleh Nabi lah. Orang dalam kereta bagi salam kepada orang yang berjalan, orang berjalan pula bagi salam kepada orang yang duduk. Nampak cantik tak tadi kan? Kalau kita sambung kisah tu, Aisyah baru balik kedai. Dia pergi kedai jalan kaki kan. Jalan kaki nak balik rumah, ada Fatimah tengah naik kereta, terselisih, Fatimah bagi salam. Assalamualaikum kan. Aisyah pun jawab waalaikumsalam. Aisyah jalan lagi, lalu dekat taman permainan, ada siapa nama siapa pula? Nama sedap sikit. Mungkin Rosmah. Nama sedap. Rosmah tengah duduk, tengok anak dia main taman. Dia Aisyah ni bagi salam pula dekat Rosmah tengah duduk. Assalamualaikum. Rosmah pun jawab waalaikumsalam. Tak putus bagi salam tu kan. Semua keadaan ada bagi salam. Atau ada satu keadaan lagi, orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang ramai. Orang yang duduk seorang-seorang, dia bagi salam kepada orang yang ramai. Baru dan orang yang jawab, orang ramai-ramai yang jawab tu pula memadai salah seorang pun tak apa, dah jawab kan. Dah dikira menjawab kepada semua. Kalau semua jawab pun tak apa. Semua jawab tu lagi bagus. Okey, samalah macam kalau ni cikgu-cikgu kan, cikgu-cikgu masuk kelas kan. Cikgu-cikgu masuk kelas, janganlah minta pelajar-pelajar bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi kan. Itu tak kenalah dengan sunnah Nabi. Yang kena dengan sunnah Nabi, cikgu yang seorang-seorang kena bagi salam kepada murid-murid yang ramai. Cikgu lah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid pula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru betul, baru kena tertib dia. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh hadis ni ialah orang muda ataupun budak-budak bagi salam kepada orang yang lebih tua. Orang muda bagi salam kepada orang tua. Jangan terbalik tak ikut tertib dia lah. Okey. Baik, yang seterusnya adab-adab bagi salam ialah disunatkan memberi salam ketika masuk rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, balik daripada masjid. Balik daripada masjid, masuk rumah, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun tu kalau ada orang, kalau tak ada orang pun disunatkan juga. Balik daripada kampung, balik tinggal rumah 3 hari. Balik rumah gelap, buka pintu, bagi salam. Bagi dengan suara bunyi lah. Jangan bagi dalam hati, bagi dengan suara yang berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira lah siapa yang ada dalam rumah ke tak ada orang ke, adalah yang menjawab tu. Tapi disunatkan. Buka pintu tu bagi salam. Sebab apa? Ada disebutkan dalam surah An-Nur ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Disebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke 61. Maka apabila kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu beri salam sesiapa yang seperti kamu dengan memohon kepada Allah syarah hidup yang berkat lagi baik. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat yang menjelaskan hukum hakamnya supaya
kamu memahaminya. Okey, dan yang kelima, tidak diharuskan ataupun tak boleh orang kafir yang mulakan salam kepada orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Tak boleh orang Yahudi ataupun orang Nasrani, orang kafir lah, orang bukan Islam, memulakan salam. Tetapi andai kata orang kan kita ada office kawan-kawan kan, jiran-jiran ke, bukan Islam, orang India ke, orang Cina ke, bagi salam pada kita, konon-konon dia ingat tu macam hello kan. Dia tiru kita, Assalamualaikum, dia kata kat kita kan. Boleh tak jawab? Jawapan dia, jawab sekadar wa'alaikum. Wa'alaikum. Ini diriwayatkan daripada hadis daripada Anas. Rasulullah SAW bersabda, jika memberi salam kepada kamu, orang-orang yang bukan Islam, maka katakan kepada mereka, wa'alaikum. Jangan bagi wa'alaikumussalam. Wa'alaikum je. Wa'alaikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan tak tulis, rugi. Ilmu ni bukan senang nak dapat. Mungkin Google boleh lah jumpa kan. Tapi alang-alang dah tengah masuk topik ni, tulis, amalkan nanti. Jangan tak tulis, rugi pula. Okey. Kemudian disunatkan juga memberi salam ketika nak meninggalkan majlis kan. Contoh kita duduk bertamu di rumah orang, kita nak balik kan, kita nak minta izin nak balik kan, atau minta izin nak balik, maka kita lah yang disunatkan bagi salam pada tuan rumah tu kan. Kita kata terima kasih kan, bagi jamuan sedap apa semua, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun beredar. Sunat juga. Okey. Kat mana lagi yang disunatkan beri salam? Bila kita lalu tanah perkuburan. Bila kita lalu tanah perkuburan Islam. Bukan tanah perkuburan bukan Islam kan? Tanah perkuburan Islam. Kita pun sebut Assalamualaikum ya ahlal qubur. Ada macam tu kan? Ataupun kita sebut Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tu yang pendek lah. Kalau nak panjang lagi ada sekali dengan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yaghfirullahu lana walakum. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Tu panjang lah. Bagi salam. Kalau tuan-tuan pergi Madinah ada Baqi'. Kalau pergi Mekah ada Ma'la. Biasanya kita akan diajarlah, kita akan ajarlah untuk bagi salam panjang. Bagi salam sama-sama dengan doa sekali. Kan? Sama juga macam kita bagi salam dekat Uhud. Syuhada Uhud. 70 orang yang syahid dalam peperangan Uhud. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yaghfirullahu lana walakum. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan mungkin ada soalan, bagaimana orang bagi salam kalau kita tengah makan? Boleh tak kita nak jawab salam tu? Jawapan dia ialah boleh nak jawab. Tapi kalau tak jawab pun tak apa, sebab kita tengah makan. Hukum asal beri salam tu, hukum asal bagi salam adalah sunat muakkad. Maknanya bukan wajib bagi salam ni, sunat muakkad. Kalau wajib, berdosa lah. Kita jumpa orang tak bagi salam, berdosa lah. Sunat muakkad. Maksudnya bila kita bagi salam, kita dapat pahala. Dapat pahala sunat muakkad tu, bukan sunat biasa. Bila kita bagi salam, kita dapat pahala sunat muakkad. Besar pahala sunat muakkad, bukan sunat biasa. Okey, bila kita bagi salam, orang yang bagi salam sunat. Manakala orang yang dengar salam, wajib jawab. Wajib jawab. Jadi bila dalam keadaan biasa memang wajib jawab salam. Tapi bagaimana pula dengan orang yang sedang makan? Tak apa, tak wajib. Sama juga macam orang yang tengah baca Quran, tak wajib juga. Sama macam orang yang tengah ada dalam tandas. Ada orang buat main-main, bagi salam, kan? Betul, salam wajib jawab, tak jawab berdosa. Betul ayat tu, memang betul. Tak jawab salam berdosa. Tapi dikecualikan keadaan-keadaan tadi. Bila lagi dikecualikan? Ketika tidur.
tidur tak payah jawab salam. Ketika solat pun tak payah jawab salam. Ketika tengah azan pun tak payah jawab salam. Okey. Ketika bagaimana pula jawab salam yang dalam WhatsApp? Tak kira dah dia tulis SALAM ke, dia tulis ASKM ke, apa benda lah, dia buat emoji ke, gambar ke, salam, bagaimana hukum dia? Okey. Apa yang ditulis melalui tulisan itu dikira sebagai niat orang tu memberi salam. Orang tu berniat memberi salam. Jadi bila orang tu berniat memberi salam, hukum wajib menjawab salam itu terpakai. Maka kita tak boleh abaikanlah untuk menjawab salam. Tetapi tak adalah sampai kita kena tulis balik salam tu. Maksudnya orang tu tulis salam, kita wassalam macam tu. Tak disyaratkan. Cukup kita jawab dengan lisan kita. Waalaikumsalam. Sambil kita baca kan, baca WhatsApp tu. Orang tu bagi salam, kita waalaikumsalam. Macam tu. Dah cukup. Okey, dalam keadaan yang kita tak tahu tu, mudah-mudahan Allah ampunkan kita lah dosa-dosa yang kita tak tahu. Dan perkara ini pun masih lagi menjadi khilaf. Ada yang kata tak dosa, ada yang kata tak wajib, ada yang kata wajib. Tapi kalau saya berpegang daripada pembacaan saya, bukti-bukti yang saya baca ialah kalau orang bagi salam melalui tulisan, surat ataupun WhatsApp, email ke, kita jawab salam. Tapi tak payah tulis balik pun tak apa. Kita jawab tu yang wajib. Dia dengar ke tak dengar tu tak ada masalah. Bagaimana pula dengan bagi salam berlainan jantina, kan? Ini biasanya begitulah. Orang lelaki bagi salam kepada orang perempuan, betul kata tak jawab berdosa, tak jawab berdosa. Ini salah. Sebab apa? Salam yang menimbulkan fitnah adalah haram lah hukum dia. Haram hukum dia mempergunakan lafaz salam tu untuk perkara yang tidak syariah. Jadi tapi kalau beri salam kepada orang yang lebih tua, macam saya beri salam kepada makcik, nenek, kan, itu adalah dibenarkan dan wajib untuk dijawab salam tu. Mungkin itu sahaja yang sempat kita kongsikan pada malam ini. Walaupun topik-topik yang ringkas, tetapi saya percaya kita dapat amalkan sama-sama dalam pelbagai situasi. Dan saya pun sama dapat juga manfaat daripada tajuk-tajuk yang ringkas ni, kan, daripada kita daripada tak ada ilmu, maka dapatlah tambah ilmu yang baru pada hari ini, mudah-mudahan. Jadi saya pulangkan semula kepada moderator yang bertugas. Baik, Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Fitri di atas pimpinan bacaan surah-surah pilihan kita pada malam ini. Bacaan doa dan juga tadabbur mengenai salam. InsyaAllah sama-sama dapat kita ambil pengajaran dan sama-sama dapat kita amalkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. InsyaAllah Ustaz, sebelum kita berakhir ada satu soalan Ustaz. Kalau kita jawab salam tu dalam hati walaupun kita berdepan, boleh ke Ustaz? Ya, boleh. Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Orang yang bagi tu yang tak memadai dengan isyarat. Yang menjawab tak ada masalah. Walaupun dia bagi salam ke, assalam ke, kita boleh jawab, tak ada masalah. Ya. Okey, baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada seluruh jemaah Halaqah Maya kita juga yang telah ikuti bacaan daripada awal hingga ke akhir rancangan. Semoga beroleh manfaat dan juga keberkatan makluman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selepas ini kita ada bacaan 10 ayat awal dan juga 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Jadi yang berkelapangan jangan ke mana-mana dahulu. Untuk slot ini saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersalah kata terlanjur bicara, dan saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Fitri untuk sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.